Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada kali ini berkaitan proses pertukaran nama saman kementerian atau jabatan kepada pemandu. Portal Perkeliling Pengendaraan PPP Malaysia WP 4.1 lampiran D. Notis kesalahan lalu lintas ataupun saman. Kita hendaklah patuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas bagi menyelakkan dikenakan saman dan sebagainya lah. Okay, pemandu kenderaan kerajaan hendaklah mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan lalu lintas. Jadi kalau kita gagal patuhi dan diketahui oleh pegawai-pegawai penguatkuasa ni, so dia akan keluarkan saman lah terhadap kita. Bukan setakat pegawai pemandu kenderaan kerajaan tapi semua pengguna lah guna kenderaan di jalan raya. Okey. Pemandu adalah bertanggungjawab menyelesaikan notis kesalahan lalu lintas ataupun saman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa lah. Pihak berkuasa ni masuklah Polis Diraja Malaysia ataupun pihak berkuasa tempatan, PBT masing-masing ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan dan juga pihak-pihak lain lah yang diberi kuasa bagi melaksanakan tanggungjawab tersebut. Okey, sekiranya suatu kesalahan lalu lintas dilakukan oleh pemandu ataupun arahan pegawai pengguna, apa maksud arah pegawai pengguna ni ialah maksudnya pemandu tu membawa pegawai kerajaan lah, dan pegawai kerajaan kata dia nak cepat, dia nak buat laju, so pemandu pun bawa laju. So dengan itu pemandu hendaklah mencatatnya dalam arahan khas dekat buku log supaya arahan itu dibuktikan dalam buku log. Jadi kalau berlaku saman ke apa ketika tu, so tanggungjawab tu adalah jatuh pada pegawai pengguna tersebut. Okey. Pegawai itu mestilah bertanggungjawab untuk menyelesaikan notis kesalahan lalu lintas ataupun saman tadi, dengan syarat seperti mana yang saya katakan tadilah, kena catat dalam buku log dan disahkan juga oleh pegawai berkenaan. Sekiranya pemandu atau pegawai pengguna tidak menyelesaikan saman tertunggak, telah diberi peringatan bertulis dalam tempoh sebulan oleh ketua jabatan, tindakan berikut hendaklah dilaksanakan. Biasanya bila dapat saman-saman ni daripada pegawai lalu lintas ni, dia akan nyatakan atau keluarkan memo dan sebagainya kepada pesalah-pesalah ni. Pesalah ni tak kira lah pemandu atau pegawai yang pengguna tadi. Okey, dalam tempoh sebulan. Okey, ketua jabatan hendaklah membuat proses tukar nama saman daripada kementerian atau jabatan kepada pemandu pegawai pengguna dengan merujuk kaedah di lampiran D. Ini salah satu alternatif lah yang kita suruhkan dalam perkeliling kita supaya sama-sama tu tak tertunggak. Sebab ni kadang ada pemandu-pemandu juga pegawai-pegawai ni tidak ambil kisah atas sama-samannya atau tak ambil berat setelah mereka ni melakukan kesalahan lintas. So itulah tanggungjawab berkenderaan untuk maklumkan ataupun hantar surat memo dan sebagainya untuk mengingatkan kepada bahawa terdapat saman ke atas mereka ketika mereka menggunakan kenderaan tersebut. Okey. Ketua jabatan boleh mendahulukan bayaran saman menggunakan peruntukan kementerian atau jabatan dan mengambil tindakan memotong gaji. Ini alternatif kedua lah. Tadi potong nama, tukar nama. Yang keduanya boleh bayar dulu bagi jabatan yang mempunyai peruntukan mencukupi untuk bayar saman, lepas tu ambil tindakan memotong gaji pemandu atau pegawai pengguna berkenaan secara sekaligus ataupun ansuran mengikut jumlah saman lah. Jadi kalau potongan gaji pemandu dan sebagainya itu lebih 60%, dah tak boleh nak potong kan, dah terlalu banyak. Mungkin alternatif yang pertama tadi boleh tukar nama saman dari jabatan kepada pesalah tersebut. So yang keduanya kalau dia boleh potong gaji, so buat potong gaji lah. Kalau tak boleh sekaligus, mungkin secara ansuran, ikutlah mana yang bersesuaian. Proses tukar nama saman lampiran D, ini salah satu proses lah ataupun garis panduan yang kita nyatakan dalam perkeliling ni PPP W4.1 lampiran D. Okey, apa proses dia? Ini untuk saman PDRM lah. Okey, mula sekali, pertama seperti yang dijadual, tuan-tuan boleh rujuk situ, hantar permohonan semakan melalui email. Okey, so
Contohnya pegawai kenderaan yang diamanahkan tu dari kementerian atau pejabatan dari mana-mana, hantar permohonan dulu kepada jabatan yang berkaitan melalui email untuk semakkan. Keduanya, bahagian trafik polis ni dekat Bukit Aman, dia akan semak lah. Lepas tu adalah format dia, semakkan daripada kementerian dan dia akan email balik. Dapat maklum balas lah. Okey, selanjutnya kementerian apa nak buat? Kemaskinikan maklumat tadi tu, pemandu dalam format yang dihantar tu. Cek. Okey, betul tak format dia? Siapa yang kena, siapa sebulan-sebulan, semua kita dah dapat. Tindakan-tindakan yang sewajarnya kita dah buat. Seterusnya baru kita hantar format tadi tersebut untuk dikemaskinikan. Okey, jabatan tadi hantar untuk kemaskinikan. Dan ataupun hantar cetakan format saman yang telah dikemaskinikan tadi dan disahkan di jabat trafik. Okey, betul. Ni apa nama sekian-sekian kesalahan apa semua dan sebagainya mengikut format dia dah bagi tadi tu. Dan selanjutnya semak dah hantar kepada unit teknologi maklumat ini dekat Bukit Aman lah. Dia sebab sana ada bahagian IT dia untuk buat semakan ada rujukan atau pindaan rekod-rekod saman tadi tu. Okey. Lepas tu bahagian teknologi maklumat tadi akan maskinikan rekod-rekod saman tersebut. Proses selanjutnya hantar data kepada pencetakan. Ini kalau nak print out lah. Cetakkan PNMB, cetak, lepas tu hantar semula saman kepada pemandu. So salah-salah tadi itulah nama-nama yang ada dalam rekod-rekod berkenaan. Okey. Format permohonan melalui email. Okey. Sila nyatakan maklumat berikut. Ini kalau yang melalui email format dia. Perkara yang perlu dinyatakan ialah pertama, permohonan format tukar nama pemandu. Okey. Lepas tu, nama kementerian ataupun jabatan ataupun NJC yang berkaitan lah. Dan nombor pendaftaran kenderaan. Alamat email kementerian atau jabatan, alamat email peribadi tidak akan dilayan. So, ini semua urusan rasmi. So, bila urusan rasmi kita kena hantar dengan rasmilah jabatan berkaitan. Okey. Nama dan jawatan pegawai bertanggungjawab siapa pegawai kenderaan yang menguruskan tersebut. Itu kalau pegawai kenderaan lah. Kalau pegawai yang lain pun nyatakan dalam situ siapa nama mereka. Okey. Lepas tu untuk dihubungi nombor telefon bimbit dan juga nombor telefon pejabat lah. Maksudnya urusan tu taklah tergantung. Maksudnya bila sampai surat dia tahu siapa dia nak hubungi, siapa nama dia dan sebagainya lah, pejabat mana dan yang lain-lain lagi lah. Baik. Okey. Siapa yang perlu dihubungi dekat unit trafik Kop Bukit Aman ni? Okey, ini dia alamat dia. Alamatnya unit trafik Kop, Cawangan Trafik tingkat 19 Menara 1, Ibu Pejabat Polis Malaysia Bukit Aman 50560 Kuala Lumpur. Nombor telefon dia pun ada, tuan-tuan boleh hubung terus sebelum berurusan dengan pegawai berkenaan melalui telefon pejabat dan juga melalui email. Okey. Tu email ni di bawah tadilah kop.sbamans@ramp.gov.my. Jenis kesalahan kenderaan oleh JPJ tadi Bukit Aman lah. Ini untuk seminta lalu sebagai knowledge lah. Tapi kalau nak lebih jelas bolehlah rujuk dekat bahagian JPJ lah, bahagian pengangkutan ataupun penguasaan. Okey, salah satu dia ialah memandu melebihi had laju lah. Dia ada dalam Seksyen 79/2 APJ 1987. Kalau memandu laju lebih had laju tu memang satu kesalahan. Okey, baik. Dan juga cermin gelap. Cermin gelap ni kaedah 5 lah, kaedah-kaedah kenderaan motor larangan mengenai jenis kaca kaca tertentu 1991. Okey, sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kelulusan cermin gelap ni hadapan dibenarkan tulus cahaya 70%, manakala hadapan kiri dan kanan pemandu 50% ketulusannya. Manakala bahagian belakang tu dah tidak dilimitkan seperti dahululah. Maksudnya tuan-tuan nak buat gelap ke apa dah tak ada larangan. Baik. Meletakkan kenderaan yang menghalang lalu lintas. Ini pun satu. Bila kita menghalang lalu lintas, dia juga adalah satu kesalahan di Seksyen 48 lah, kurungan 1 Akta Pengaturan Jalan 1987. Baik. Meletakkan kenderaan di garisan putih. Biasanya orang letak tepi jalan lah tu. So walaupun di garisan putih, garisan kuning, kalau kuning memang tak boleh lah. Yang putih tu pun juga adalah satu kesalahan. Memotong barisan di garisan berkembar. Ini masih berjalan. Kalau kita tengok
Tengah tu dapur lain, janganlah potong. Salah lah maksudnya. Dia tak memberi keselamatan. Okey, baik. Gagal mematuhi lampu isyarat ataupun lampu merah. Ini yang ramai lalu motor-motor langgar ni, Grab dan apa kan. Sebenarnya itu membahayakan diri mereka sendirilah. Sebab tu diwujudkan peraturan tersebut. So kalau gagal mematuhi lampu merah ni samanya memang maksimum lah. Biasanya RM300 lah. Okey, baik. Elakkan daripada disaman tu, patuhi undang-undang yang ditetapkan, disiplin semasa memandu, menggunakan kenderaan kementerian atau juga jabatan dan juga agensi lah. Bertolak ansur apabila berada di jalan raya. So kita kena kerjasama lah, jangan ikut PL sendiri-sendiri. Dia menyusahkan bukan setakat diri sendiri tapi menyusahkan juga orang lain. So kena ingatlah tu. Baik. Sekian, terima kasih. Okey. Habis setakat ini untuk knowledge pengetahuan tuan-tuan, untuk ilmu boleh gunakanlah mana yang boleh. Apa-apa berkaitannya bolehlah hubungi dengan YouTube saya, Amirul Mastur. Bolehlah subscribe dan kongsi like pada sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih.